Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sekarang ni saya sedang berada di tanah yang baru sahaja kita beli derma daripada dua orang hamba Allah Ta'ala. Dan insya-Allah dekat tanah ni kita akan membina pondok tahfiz Qurra'ul Quran, tempat menghafaz Al-Quran, belajar Al-Quran dan pelbagai ilmu agama yang lainnya. Dan sekarang ni kita sedang berada pada tahap untuk pembinaan fasa yang pertama. So oleh kerana itu kami nak menjemput tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk menyertai jihad harta dalam pembinaan pondok tahfiz ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, rasanya kita tak mungkin dapat berjihad dengan fizikal kita sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat masa dahulu. Akan tetapi Allah Ta'ala beri kita peluang untuk berjihad dengan harta kita di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran dalam surah As-Saff, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Salah satu amalan yang insya-Allah yang akan menyelamatkan kita daripada azab api neraka Allah, iaitulah berjihad dengan harta kita di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ini menjadi peluang amal bagi kita. InsyaAllah sesiapa yang menderma di jalan Allah Ta'ala untuk pembinaan pondok ni, walaupun suatu hari jasadnya sudah berada di dalam tanah, jasadnya sudah tak ada di alam dunia ini lagi, akan tetapi pahalanya insyaAllah akan sentiasa mengalir kepada dia daripada setiap huruf Al-Quran yang dibaca, setiap daripada ayat Al-Quran yang dibaca, dan setiap daripada ayat-ayat Al-Quran yang diamalkan oleh pelajar-pelajar kita nanti insya-Allah. So oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, besar harapan kami supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat menyertai jihad harta pembinaan pondok tahfiz Qurra'ul Quran ini, dan kami ucapkan bagi tuan-tuan dan puan-puan yang berkenan untuk menyertai, jazakumullahu khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah pada hari ini Isnin kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai sehingga ayat yang ke-10 surah Al-Mumtahanah. So pada hari ini insya-Allah kita sambung bermula ayat 11 dan ayat-ayat seterusnya nanti insya-Allah Ta'ala. Baik, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Yang bermaksud, dan sekiranya kamu tidak dapat menerima balik sesuatu dari mas kahwin isteri-isteri kamu yang menjadi murtad serta melarikan diri ke pihak orang-orang kafir, kemudian kamu menyerang puak yang kafir itu serta mendapat harta rampasan perang, maka berikanlah kepada orang-orang Islam yang lari isterinya itu ganti mas kahwinnya sebanyak yang mereka telah bayar, dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian,
ayat 11 ni masih sambungan kepada apa yang Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-10 yang kita telah pun bahaskan pada minggu lepas. Secara ringkasnya, pada ayat 10 surah Al-Mumtahanah sebelum ni, Allah Ta'ala menyatakan apabila wanita-wanita mukminah atau yang mengaku beriman datang hijrah daripada Makkah ke Madinah, maka kata Allah Ta'ala, famtahinuhun, ujilah keimanan mereka. Seandainya engkau mendapati ada tanda-tanda bahawa mereka telah pun beriman, maka fala tarji'uhunna ilal kuffar, janganlah kamu balikkan mereka kepada suami-suami mereka yang masih kafir, dengan alasan lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahun, kerana wanita-wanita yang beriman tadi tidak halal bagi suami mereka yang kafir, begitu juga sebaliknya suami mereka yang masih kafir tidak halal bagi mereka wanita yang telah pun beriman. Selepas itu Allah Ta'ala memerintahkan wa atuhum ma anfaqu, hendaklah berikan kepada suami-suami mereka yang masih kafir itu mas kahwin yang dahulu pernah mereka beri. Berapa dahulu mas kahwin pernah mereka beri, maka hendaklah balikkan itu kepada suami mereka. Ya. Kemudian Allah Ta'ala juga menjelaskan pada hujung ayat itu, was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu. Intinya, kalau wanita mukminah atau isteri orang-orang beriman pergi kepada orang kafir, maka hendaklah kamu minta kepada mereka mas kahwin yang dahulu pernah kamu beri kepada isteri kamu. Sebaliknya juga begitu, isteri-isteri orang kafir yang memilih jalan iman, yang pergi kepada orang-orang beriman dekat Madinah pada masa dahulu, hendaklah mereka meminta mas kahwin yang telah mereka beri. Jadi secara ringkasnya macam ni. Dahulu ketika mana Nabi SAW hijrah ke Madinah, dan selepas berlalu beberapa tahun, ya, Islam mengalami perkembangan. Salah satu perkembangan itu, sebahagian orang-orang Makkah, wanita-wanita yang ada di sana itu memilih jalan beriman kepada Nabi dan mereka hijrah ke Madinah. Namun juga tidak dinafikan bahawa ada juga isteri-isteri orang yang beriman yang dahulu lebih awal hijrah ke Madinah yang kembali memilih jalan murtad dan mereka pergi ke Makkah. Jadi pada masa itu Makkah masih dalam kuasa orang-orang kafir Quraisy, manakala Madinah ada dalam kuasa Nabi SAW. So Allah Ta'ala memberi satu panduan. Sekiranya wanita orang-orang kafir Quraisy yang duduk dekat Makkah itu memilih jalan beriman dan pergi ke Madinah, maka Allah perintahkan orang-orang beriman yang ada dekat Madinah untuk mengembalikan mas kahwin yang dahulu suami dia pernah beri. Begitu juga sebaliknya, seandainya ada isteri orang yang beriman daripada Madinah yang pergi melarikan diri ke pihak orang kafir dekat Mekah, maka hendaklah orang-orang beriman tadi meminta kepada orang-orang kafir yang ada dekat Mekah itu untuk kemudian mengembalikan mas kahwin yang dahulu pernah dia beri. Jadi sebenarnya cukup adil Allah Ta'ala buat, ya. Lalu kemudian bagaimana kalau sekiranya pihak kafir tadi tidak mahu mengembalikan mas kahwin orang yang beriman tu, yang mana isteri dia memilih jalan murtad dan lari ke pihak kafir, macam mana hukumnya? Maka Allah Ta'ala datangkanlah ayat 11 ni. Kata Allah, wa in fatakum syai'un min azwajikum ilal kuffar,
dan sekiranya kamu tidak dapat menerima balik sesuatu dari mas kahwin isteri-isteri kamu yang murtad, ya, maksudnya wa in farrat zaujatu ahadin minal muslimin wa lahiqat bil kuffar, kalau isteri salah seorang daripada kaum muslimin lari dan dia pergi menjumpai orang kafir, dia memilih jalan murtad, ya, dan mereka tidak mahu mengembalikan mas kahwin yang dahulu kamu beri, maka kata Allah fa'aqabtum, ya, maka perangilah mereka, atau kemudian berlaku peperangan. Faghazawtum, lalu kamu berperang dengan mereka. Wa ghanimtum wa asabtum minal kuffari ghanimah, dan lalu kamu mendapatkan harta rampasan perang. Kerana kalau berlaku peperangan antara orang Islam dengan orang kafir, kemudian peperangan itu dimenangkan oleh orang-orang Muslim, maka harta orang-orang kafir tadi itu menjadi harta ghanimah ataupun harta rampasan perang. Maka kata Allah, فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا, maka berilah kepada orang-orang Islam yang lari isterinya itu seumpama apa yang telah mereka belanjakan untuk mas kahwin isteri mereka dahulu. Maka Allah Ta'ala perintahkan supaya hasil harta rampasan perang tadi diberilah kepada lelaki-lelaki Muslim yang mana isteri dia pergi melarikan diri kepada pihak orang-orang kafir, mithla ma anfaqa 'alaiha minal mahr, seumpama mahar yang dahulu pernah dia beri. Maka dia tanya berapa mas kahwin yang dia dapat, berapa dahulu mas kahwin yang dia beri. Misalkan dia kata dahulu saya bagi 100 dinar contoh saja, maka akan diambillah daripada harta rampasan perang tu 100 dinar and then diberilah kepada dia. Jadi pengganti mas kahwin yang dahulu pernah dia beri kepada isteri dia yang memilih jalan murtad itu diambil daripada harta ghanimah ataupun harta rampasan perang, dengan syarat isteri dia atau pihak orang kafir tadi tidak mahu mengembalikan mas kahwin yang dahulu pernah dia beri. Abdullah bin Abbas mengatakan in lahiqat imra'atu rajulin minal muhajirin bil kuffar, jika isteri kaum muhajirin atau sahabat-sahabat muhajirin itu pergi menjumpai orang kafir atau pergi ke pihak orang kafir, amara lahu Rasulullah SAW ayyu'tiya mithla ma anfaqa minal ghanimah, maka Rasulullah SAW perintahkan supaya dia diberi, ayyu'ta, supaya dia diberi mithla ma anfaqa minal ghanimah, seumpama apa yang dahulu pernah dia beri mas kahwin kepada isteri dia, diambil daripada harta ghanimah itu. Qala Al-Qurtubi, berkata Al-Imam Al-Qurtubi berkenaan tentang ayat Allah Ta'ala ni, lamma nazalat al-ayatu as-sabiqah, ketika mana Allah menurunkan ayat sebelum ni, iaitulah ayat 10, khasnya was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu, hendaklah kamu minta mas kahwin yang dahulu pernah kamu beri, dan mereka juga begitu, hendaklah mereka meminta mas kahwin yang dahulu pernah mereka beri. Qala al-muslimun, maka ketika mana datang ketetapan Allah Ta'ala tu, orang-orang Islam berkata, radina bima hukmullah, kami redha dengan keputusan Allah, dengan hukum Allah Ta'ala. Kaum muslimin ketika mana Allah memberi panduan was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu, orang-orang Islam redha menerima hukum Allah itu. Ya, kalau ada wanita
atau isteri orang beriman yang pergi melarikan diri kepada pihak kafir, maka mereka mesti meminta kepada orang-orang kafir itu untuk dikembalikan mas kahwin yang dahulu pernah dia beri. Begitu juga sebaliknya, kalau ada isteri orang-orang kafir yang memilih jalan untuk beriman dan pergi ke pihak orang-orang beriman, maka mereka boleh meminta mas kahwin yang dahulu pernah mereka beri kepada isteri mereka. Ketika mana ayat itu turun, orang-orang Islam mengatakan radina bima hukmullah, kami redha dengan hukum Allah. Kerana begitulah sifat para sahabat dahulu, ya. Mereka hanya berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, sentiasa redha kepada ketetapan Allah Ta'ala. So apabila ayat itu turun, maka orang-orang Islam pun menghantar surat kepada orang-orang musyrik. Wa katabu ilal musyrikin, mereka hantar surat kepada orang-orang musyrik tentang peraturan itu, tetapi famtana'u, tetapi orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu menolak, mereka tidak mahu. Maka Allah Ta'ala pun menurunkan ayat ini, ya. Kalau kamu, wahai orang-orang beriman, tidak menerima balik sesuatu daripada mas kahwin isteri-isteri kamu yang murtad, memilih lari ke pihak orang kafir, maka perangilah mereka. Dan kalau kamu mendapatkan kemenangan dan harta rampasan perang, maka ambillah daripada harta rampasan perang tadi sebagai ganti mas kahwin yang dahulu pernah kamu beri kepada isteri-isteri kamu. Baik, pada hujung ayat ni Allah mengatakan wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun, dan bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala. Waraqibullaha fi aqwalikum wa af'alikum, sentiasalah kamu merasa pengawasan Allah Ta'ala fi aqwalikum, dalam ucapan-ucapan kamu, wa af'alikum, dan perbuatan-perbuatan kamu, wahdharu azabahu wa intiqamahu in khalaftum awamirahu, dan hendaklah kamu takut akan azab dan seksanya jika kamu menyalahi perintah Allah Ta'ala. Itu makna takwa, ya. Takwa itu sentiasa merasa diawasi Allah Ta'ala dalam setiap ucapan dan perbuatan kita, dan ada rasa takut yang luar biasa terhadap azab dan seksa Allah kalau melanggar perintah Allah Ta'ala. Alladhi antum bihi mu'minun, yang mana kamu beriman dengannya. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, yang mana kamu beriman dengannya, maksudnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ni menunjukkan minal mustalzimatil iman taqwar rahman, antara kewajipan iman itu ialah bertakwa kepada Allah yang Maha Rahman. Bukti seseorang betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala, dia bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintah Allah serta meninggalkan tegahan-tegahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahawa takwa kepada Allah Ta'ala ni bukan sahaja dalam masalah ibadat antara kita dengan Allah, tetapi juga takwa atau kita perlu untuk sentiasa bertakwa hatta dalam perkara-perkara muamalat, interaksi sosial kita dengan orang lain. Kenapa fahaman ini kita dapatkan daripada ayat ni? Kerana konteks yang dibicarakan Allah Ta'ala pada ayat 11 ni, ini bukan berkenaan tentang ibadat, tetapi masuk dalam bab muamalat. So oleh kerana itu, takwa bukan hanya dalam sembahyang, bukan hanya dalam puasa, bukan hanya dalam zakat, bukan hanya dalam haji, tetapi juga takwa penting atau mesti kita terapkan dalam interaksi sosial kita, dalam kehidupan harian kita dengan warga masyarakat, ya, atau dengan orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Baik, kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-12 Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayi'naka ala an la yushrikna billahi syai'a
ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. Yang bermaksud, wahai Nabi, apabila perempuan yang beriman datang kepadamu untuk memberi pengakuan taat setia ataupun baiat, bahawa mereka tidak akan melakukan syirik kepada Allah Ta'ala, dan mereka tidak akan mencuri, dan mereka tidak akan berzina, dan mereka tidak akan membunuh anak-anaknya, dan mereka tidak akan melakukan sesuatu perkara dusta yang mereka ada-adakan dari kemahuan hati mereka, dan mereka tidak akan menderhaka kepadamu dalam sesuatu perkara yang baik, maka terimalah pengakuan taat setia mereka dan pohonkanlah kepada Allah Ta'ala untuk mengampuni dosa mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kata para ulama, walamma fataha Rasulullah SAW Makkah, apabila Nabi SAW melakukan Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah, pembukaan kota Mekah. Kota Mekah itu dikuasai oleh Nabi SAW pada tahun 8 Hijrah. So, apabila peristiwa itu berlaku dan Makkah sudah berada dalam kuasa umat Islam di bawah kepimpinan Rasulullah SAW, maka ja'a nisa'u ahli Makkah yubayi'nahu ala al-Islam, maka datanglah wanita-wanita Makkah untuk berbaiat kepada Nabi bahawa mereka memeluk agama Islam. Ya. Jadi baiat ini ialah, boleh kita katakan, pengakuan taat setia. Ya. Mereka datang kepada Nabi SAW untuk berbaiat. Dan baiat itu ada sebanyak 6 poin utama yang mereka baiatkan dengan Rasulullah SAW. Ya. Konon peristiwa ini berlaku dahulu ketika mana Nabi SAW berada di Bukit Safa. Di situlah berlaku baiat ini. Apa sahaja baiat itu? Yang pertama sekali, ala alla yushrikna billahi syai'a. Yang pertama sekali ialah tidak mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Itu poin pertama. Ini ada 6 poin yang mereka baiatkan dengan Nabi. Yang pertama, ala alla yushrikna billahi syai'a, tidak mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Kerana inilah yang paling basic sekali. Tidak boleh ada lagi unsur-unsur kesyirikan dalam diri dan keyakinan mereka. Yang kedua, kata Allah Ta'ala pada ayat ini, wala yasriqna, dan mereka tidak mencuri. Ini poin perjanjian taat setia yang kedua, iaitulah tidak mencuri. Yang ketiga, wala yaznin, dan tidak berzina. Kalau kita melihat pada ayat ini, Allah Ta'ala mendahulukan tidak mencuri, baru kemudian tidak berzina. Kenapa demikian? Ada penjelasan daripada ulama-ulama tafsir bahawa pada masa dahulu, zaman jahiliah, ada satu kebiasaan daripada
orang-orang ataupun wanita-wanita pada ketika itu yang sangat gemar mencuri. Mereka sangat suka mencuri. Maka oleh kerana itu diletakkanlah mencuri ini selepas mensyirikkan Allah Ta'ala. Ala an la yusyrikna billahi syai'a. Kemudian yang kedua, wala yasriqna, tidak mencuri. Baru kemudian yang ketiga, wala yaznin, dan tidak berzina. Ini semua yang disebut ini seperti tidak mencuri dan tidak berzina, ini kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh wanita-wanita pada masa dahulu, pada zaman jahiliah. Mereka gemar sungguh dalam mencuri, begitu juga dengan berzina. Maka sangat banyak dahulu berlaku, mohon maaf, pelacuran pada masa itu, ya. Kemudian yang keempat, wala yaqtulna auladahun, dan tidak akan membunuh anak-anak mereka, ya. Pada masa dahulu antara kejahilan orang-orang jahiliah ialah mereka membunuh anak-anak mereka khasyatal faqr, kerana takut miskin, takut jatuh kepada kefakiran. Maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala sampai mengatakan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana kamu takut miskin. Kenapa? Kerana hakikatnya Allah Ta'ala lah yang memberi rezeki masing-masing. Ya. Apa yang disebut pada ayat ini bersifat am, sama ada membunuh anak yang telah hidup ataupun membunuh janin, masih dalam bentuk janin. Ini tidak dibolehkan kalau maksud dia kerana dia takut miskin, takut fakir, ya. Baik, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, kata Allah, wala ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihin wa arjulihin, dan mereka tidak akan melakukan satu perkara dusta yang mereka ada-adakan dari kemahuan mereka atau hati mereka sendiri, ya. Jadi dahulu ada kebiasaan wanita-wanita jahiliah, iaitulah berdusta. Apa dusta yang mereka buat? Dusta yang mereka buat ialah antaranya pada masa dahulu, kalau mereka tak dapat anak, maka mereka akan cari anak, mungkin anak orang lain, ya, dia beli atau macam mana, lalu kemudian dia akan nisbatkan anak itu kepada suami dia. Artinya dia buat dusta lah. Dia buat dusta, dia mengatakan bahawa itu anak suami dia, padahal tidak, ya. Maka dikatakan ulama tafsir, kanatil mar'atu idza khafat mufariqata zawjiha, wanita pada masa dahulu kalau dia takut berpisah dengan suami dia, li'adamil haml, kerana dia tak dapat hamil, maka dia akan carilah anak, kemudian dia nisbatkan kepada suami dia, liyubqiyaha indahu, supaya dia tetap bersama dengan suami dia, ya. Maka oleh kerana itu Allah Ta'ala melarang perbuatan itu, kerana itu bahagian daripada dusta, tidak boleh dilakukan. Baik, seterusnya yang kelima, kata Allah Ta'ala pada ayat ini, wala ya'sinaka fi ma'ruf, dan mereka tidak akan menderhaka kepadamu dalam perkara yang baik. Tidak boleh. Perjanjian yang kelima ialah wala ya'sinaka fi ma'ruf, janganlah mereka menderhaka kepadamu terhadap perintahmu, apa sahaja yang kau perintahkan, ya, atau apa sahaja yang kau larang. Maksudnya Nabi SAW, ya, tidak boleh mereka menderhaka kepada Nabi dengan tidak melakukan apa yang diperintahkan ataupun melakukan sesuatu yang ditegah. Pada ayat ini ada perkataan wala ya'sinaka fi ma'ruf, dan mereka tidak menderhaka kepadamu dalam satu perkara yang baik yang kau sampaikan. Para ulama menjelaskan kenapa Allah Ta'ala sebut dekat sini fi ma'ruf lagi, dalam perkara yang baik. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu
seseorang yang memang hanya memerintahkan kepada perkara yang baik. Tidak ada satu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak baik. Semua perintah Nabi itu adalah baik. So kenapa Allah Taala sebut dekat sini fi ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf? Pertama, ayat ini menunjukkan bahawa setiap apa yang Nabi perintahkan itu adalah baik. Yang keduanya ialah ayat ini mengisyaratkan ketaatan kepada pimpinan, kepada pemimpin itu hanya dalam perkara yang ma'ruf sahaja, perkara yang baik sahaja. Di luar daripada itu tidaklah wajib untuk kemudian taat, ya. So kata Allah Ta'ala, kalau mereka datang dengan 6 baiat ini, 6 poin baiat ini. Pertama, alla yusyrikna billahi syai'a, tidak mensyirikkan Allah. Wala yasriqna, tidak mencuri. Yang ketiga, wala yaznin, tidak berzina. Yang keempat, wala yaqtulna auladahun, tidak membunuh anak-anak mereka. Kemudian yang kelima, wala ya'tina bi buhtan, tidak membuat mengada-adakan dusta seperti contoh yang saya sebut sebentar tadi. Kemudian yang keenam, wala ya'sinaka fi ma'ruf, tidak menderhaka kepada perintah Nabi SAW yang baik tadi. Maka kalau mereka datang kepada Muhammad dengan 6 poin baiat ini, fabayi'hun, maka terimalah pengakuan taat setia mereka. Terimalah baiat mereka kepada engkau, ya. Kemudian kata Allah, wastaghfir lahunnallah, dan mintakan ampunan kepada mereka untuk Allah. Istighfarkanlah mereka untuk Allah, kepada Allah. Bukan saja Allah perintahkan supaya Nabi terima baiat mereka, tetapi Allah Ta'ala perintahkan Nabi juga supaya istighfarkan mereka, minta ampunkan mereka kepada Allah kerana banyak dosa dan kesalahan-kesalahan mereka. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa boleh meminta istighfar atau boleh meminta diistighfarkan oleh orang lain yang kita pandang dia ini lebih baik daripada kita. Dalam pandangan kita dia ni lebih baik, lebih suci, lebih taat dan lain sebagainya. So tidak mengapa kita meminta kepada dia, tolong istighfarkan saya, tolong minta ampunkan dosa-dosaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Taala Maha Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, dan lagi Maha Mengasihani. Jadi tidak berat bagi Allah Taala untuk mengampunkan siapa sahaja yang ingin mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala itu Rabb yang Maha Mengasihani, sehingga kan kasih Allah bagi kepada siapa sahaja, termasuk kepada mereka orang-orang yang dahulunya menderhaka, menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, kita teruskan ayat yang terakhir dalam surah Al-Mumtahanah ni, iaitulah ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan teman rapat mana-mana kaum yang dimurkai Allah. Mereka telah berputus asa daripada mendapat kebaikan akhirat, sebagaimana putus asanya orang-orang kafir yang ada di alam kubur, ya. Baik, akhir ayat ataupun ayat terakhir dalam surah ni, Allah Ta'ala kata, Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim, janganlah kamu berkawan rapat, menjadikan kawan rapat, menjadikan sahabat kepada kamu, qauman akan kaum, ghadiballahu alaihim, yang mana Allah Ta'ala murka dengan mereka, yang mana Allah Ta'ala marah dengan mereka. Tidak boleh. La tusadiku ya ma'syarul mu'minin al-kufrah al-a'da'ad-din, jangan berkawan dengan orang kafir yang menjadi musuh Allah. Ayat terakhir dengan awal ayat ini menyampaikan mesej yang sama.
Ayat pertama Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuh-musuhku dan musuh-musuh kamu sebagai awliya, sebagai teman rapat, sahabat kepada kamu. Ayat terakhir dalam surah ni kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Menyampaikan mesej yang sama, bahawa orang yang beriman tidak boleh menjadikan orang-orang yang musuh Allah, orang-orang yang dimurkai Allah sebagai kekasih mereka, sahabat mereka, ya, ataupun yang semakna dengan itu. Kenapa? Fa innahum qaumun ghadiballahu alaihim. Kerana mereka ni adalah kaum yang dimurkai Allah. Mereka ini kaum yang dibenci oleh Allah, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Maka kita tidak dibolehkan berkawan ataupun bersahabat dengan orang-orang yang dimurkai Allah Ta'ala. Siapa dia orang-orang yang dimurkai Allah Ta'ala ni? Ada ulama' mengatakan mereka adalah orang-orang Yahudi. Ada juga ulama' mengatakan semua orang kafir, termasuk Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik, ya, dan semua orang kafir. Kerana semua orang kafir itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak boleh berkawan dengan mereka, menjadikan mereka sebagai kekasih kita? Qad ya'isu minal akhirah. Mereka ini telah pun berputus asa daripada akhirat. Artinya mereka tidak percaya, ingkar akan adanya ganjaran di akhirat daripada Allah Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala kata, qad ya'isu minal akhirah. Mereka itu telah pun berputus asa daripada akhirat. Tidak ada keyakinan mereka, harapan mereka untuk mendapatkan ganjaran di akhirat nanti. Kama ya'isal kuffaru min ashabil kufur. Ya, putus asa mereka itu dengan akhirat sama seperti putus asanya orang-orang kafir yang mendustakan hari kiamat itu, ya, min amwatihim, yang telah pun meninggal, ay ya'udu ilal hayati marratan thaniyah, untuk kembali ke dunia. Jadi Allah mengatakan alasan tak boleh menjadikan orang-orang kafir itu sebagai sahabat, kawan rapat, kekasih dan lain sebagainya, kerana mereka ini golongan yang telah pun berputus asa terhadap akhirat. Sebagaimana orang-orang kafir yang telah mati berputus asa untuk kembali semula ke dunia. Maka ayat ini memberi pengajaran kepada kita bahawa kalau kita nak cari sahabat, carilah sahabat yang sentiasa ingat dengan akhirat, yang sentiasa ingat dengan akhirat dan orang-orang yang mengejar akhirat. Ya. Jangan sampai kita berkawan dengan orang-orang yang lupa dengan akhirat, bahkan tampak dia seperti orang yang telah pun berputus asa dengan kehidupan akhirat. Dia hanya perlukan dunia ini sahaja. Kita tidak boleh berkawan dengan orang yang seperti itu, ya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita telah pun selesai membahaskan surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60 dalam Al-Quran, sampailah ayat yang terakhir, iaitulah ayat 13. Moga-moga apa yang kita bahaskan daripada ayat-ayat Allah Ta'ala ni, Allah beri kita kefahaman yang baik dan Allah mudahkan kita untuk dapat mengamalkan semua apa-apa yang telah pun kita ketahui. Sekadar tu saja kuliah kita pada hari ini. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.